Terus benda manis. Benda manis yang disukai baginda, halwa, asal, manisan dan madu juga. Ya, Nabi suka benda manis. Apa dia benda manis yang Nabi suka? Yang pertama halwa, yang kedua asal. Nah, apa dia halwa dengan asal? Halwa maknanya manisan. Nah, asal maknanya madu. Saya dah terjemah dah. Halwa asal, yakni manisan dan madu. Madu kembali kepada asal, manisan kembali kepada halwa. Dia ada dua istilah dalam bahasa Arab, dia panggil halwa dengan halwa, tak ada hamzah. Halwa. Dia tulisan dia ha, lam, waw, alif marbutah. Nah, alif marbutah dia panggil. Alif maqsurah. Alif maqsurah. Alif maqsurah, dia macam huruf ya tapi tak ada titik. Alif maqsurah. Nah. Jadi yang tu dipanggil halwa. Halwa beza dengan halwa. Kalau bahasa Arab, halwa yang dibakar dengan api. Halwa tidak dibakar dengan api. Jadi manisan dipanggil halwa. Kalau madu dipanggil halwa, tak ada hamzah di belakang. Nabi suka dengan minuman ni. Sama ada dibancuh, diletakkan madu, diletakkan air dan dikacau dan Nabi minum. Itu antara makanan Nabi suka. Dan juga ada lagi jenis-jenis manisan yang Nabi suka. Antara dipanggilnya kunafah. Kunafah. Ataupun dalam bahasa Arab disebut, dan bahasa zaman Nabi SAW dipanggil khabas. Khabas ini orang yang mula-mula buat khabas dalam Islam adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman pandai buat khabas. Apa dia khabas? Khabas ni kunafah. Kunafah ni sejenis makanan yang manisan yang dibuat oleh Arab. Yang sedap kalau manisan ni dibuat oleh orang-orang Syria. Orang Syria buat sedap kunafah dia. Ada kalau pergi ke kedai-kedai Arab, kedai-kedai makanan Arab, dia ada, kalau dia ada manisan, cuba tengok kunafah. Kunafah tu yang Nabi makan, khabas. Dan ketika Nabi makan, Nabi takjub. Nabi rasa sedap, Nabi tanya kepada Sayyidina Uthman, macam mana cara nak buat khabas. Boleh? Terus. Dan minuman yang digemari baginda, susu yang didoa barakah padanya. Ya, Nabi antara minuman yang Nabi suka adalah susu. Nabi doa, Allahumma barik lana fih wa zidna minhu. Ya Allah, berkati kami pada susu dan tambahilah kami dengan nikmat tadi. Ini susu mengambil tempat makan dan minum dua-dua sekali. Susu boleh mengambil kedua-dua tempat tadi. Jadi orang Kedah, orang utara ni, saya sebut betul lah, minum susu, makan susu, dua-dua boleh. Terus air. Air sejuk jangan lupa wahai murid. Dalam riwayat disebut hulun barid. Ya, air sejuk jangan lupa. Dalam hadis disebut hulun barid. Jadi kitab saya ni macam syarah balik kepada Syama'il, cuma dalam bentuk yang ringkas. Kalau baca dalam hadis disebut Nabi suka minum hulwul barid. Apa hulun barid? Hulun barid maksudnya yang manis dan sejuk. Baik, apa makna manis dan sejuk? Aiskrim. Zaman Nabi ada aiskrim kan? Ada aiskrim zaman Rasulullah. Jadi apa makna hulun barid? Kebanyakan ulama menterjemahkan hulun barid dengan maksud air sejuk. Air sejuk maksudnya hulun barid. Tapi adakah dinafikan makanan yang manis, minuman yang manis dan sejuk, adakah terdapat padanya faedah juga? Dia dapat faedah juga. Jadi minuman yang manis dan sejuk, tapi jangan banyak lah. Jangan banyak. Minum tiap-tiap hari teh air, memanglah. Dia tahu ni bagus ni kan, dia ada hulun dan barid. Dia manis dan sejuk. Tapi tiap-tiap hari, sehari sampai berapa gelas teh air. Memang. Lepas tu kena kerja manis. Lepas kerja manis dia duduk heran. Kan Nabi suka hulun barid. Ya, Nabi suka hulun barid dengan makna air sejuk. Baik, kalau kamu nak terjemah dia sebagai air yang kamu minum manis dan juga sejuk, jangan selalu. Maksudnya jangan minum dengan kekerapan yang boleh menyebabkan jadi penyakit. Itu maksudnya. Faham? Terus. Nabi minum dengan 3 kali nafas. Dalam bekas nafasnya tidak dilepas. Ya, Nabi makan dengan minum dengan 3 kali lapas, 3 kali nafas. Macam mana 3 kali nafas? Macam ni. Sama ada minum dengan cara 1, 2, 3. Itu 3 kali nafas. Maksud Nabi tidak dilepaskan nafas Nabi dalam bekas. Maksudnya tak ambil sambil minum sambil dalam tu. Macam unta minum. Tak, Nabi tak minum macam tu. Boleh juga dengan cara yang kedua. Cara kedua macam mana? Saya tengok para masyayikh pernah minum cara macam ni. Sekali. Ini bukan sebab dia teguk tapi dia tidak nafas dalam tu. Sekali
teguk sekali, 2 kali, 3 kali, lepas, dikira sekali. Boleh faham tak? Yang tak dibenarkan bernafas sambil meneguk, itu tak boleh. Sambil bernafas sambil meneguk, waktu tu tak boleh, tak dibenarkan, kerana itu akan menyebabkan penyakit pada waktu tersebut. Boleh faham? Dan lebih baiknya, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, setiap kali kita minum, maka kita mengucapkan bismillah pada setiap kali minuman tersebut. Sama ada dengan cara kita sebut macam mana. Kalau kita minum, macam ni, bismillah, sebut bismillah dulu, bismillah, cukup dah. Sebenarnya kalau seorang tadi makan dan dia mengucapkan bismillah tanpa sebut ar-Rahmanir Rahim, sudah dikira membaca bismillah pada waktu tersebut. Faham? Suatu kalau nak makan bismillah, tu kalau kita ramai-ramai, ya sila makan bismillah, makan bismillah, disebut ramai-ramai pada waktu tersebut, adakah dikira terangkat pada waktu tu, dikira dah membaca bismillah? Dikira dah pada waktu tersebut sebenarnya, dikira dah, kalaupun seorang terlupa, kecuali orang tadi datang di luar majlis. Jadi cukup bagi satu majlis, seorang sedang makan, seorang yang baca bismillah, dia tak makan sila bismillah, sebut bismillah, semua makan tanpa baca bismillah, memadai dengan bismillah orang yang sebut tadi, sudah dikira. Tapi kalau kata seorang tadi datang lewat daripada majlis, dia luar sikit daripada majlis, datang dan dia tidak baca bismillah, maka makanan tadi akan diangkat barakahnya, diangkat barakah. Buktinya ketika Nabi makan bersama dengan 6 orang sahabat dalam satu bekas makanan, tiba-tiba datang seorang Arabi duduk sekali dengan Rasulullah, dia ambil satu luqmah atau luqmatain, satu suap ataupun 2 suap, habis makanan. Maksudnya sesuap dengan 2 suap tadi cukup untuk 6 orang. Kawan tadi datang sekali ambil, ya habis dah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, betapa tadi waktu kami makan barakahnya dilihat, sekarang bila lelaki ni datang tak ada barakah terus, diangkat terus pada waktu tersebut. Maka kata Nabi, kalaulah dia membaca bismillah, maka akan cukup kepada kita semua, akan cukup kepada kalian semua, bukan kepada Nabi, kepada kamu semua. Lakafatkum, kata Nabi, kalau dia baca bismillah maka akan cukup pada itu. Tapi dia tak baca bismillah. Baik, ini yang ulama kata, tu macam mana tadi disebut? Kata kalau seorang baca dah cukup. Itu kalau satu majlis. Lelaki ni datang kemudian, dia duduk tak baca bismillah. Kalau dia datang kemudian, dia kena perbaharui balik bismillah, agar tidak tertarik barakah tadi. Faham tuan-tuan? Itu masalah dalam hukum. Baik. Jadi kalau kita baca yang pertama, tekukan pertama baca bismillah. Bismillah. Lepas alhamdulillah. Ni Imam Ghazali ajak. Kemudian bismillahirrahman. Alhamdulillah. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau buat macam ni, tak boleh makan wali terus, tuan-tuan. Suap sekali bismillah, tak sekali alhamdulillah, tarik lagi sekali bismillahirrahman, tak pula alhamdulillah, makan pula lagi bismillahirrahmanirrahim, tak pula alhamdulillah, makan lagi suap bismillah, tak lagi alhamdulillah, bismillahirrahman, Allah, alhamdulillah, bismillahirrahman. Oh dia memang insya-Allah jadi wali. Tapi kalau boleh buat lama lah, buat sekali tu betul tak larat dah kata. Sebab kita tak akan mampu nak ucap tengok dengan ucapan tadi, melainkan siapa? Melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasul boleh melaksanakan sedemikian. Terus sebab tu Nabi waktu ketika keluar daripada tandas, Nabi akan sebut ghufranak, pengampunanmu ya Allah. Sebab apa kata ulama, Nabi baca doa diampunkan, mohon ampun kepada Allah. Karena yang pertama kata ulama, Nabi waktu dalam maqam, dalam tandas tidak boleh untuk nak mengucapkan alhamdulillah. Maka sebab tu Nabi mohon ampun kepada Allah, kerana waktu tu inqita' az-zikr, zikir terputus waktu tu. Sebahagian lagi ulama kata ada waktu Nabi buang air tu pun Nabi berzikir lagi, tapi dalam hati. Sebabkan kerana zikir tadi tidak lepas daripada Nabi, sebabkan kerana yajri, berjalan zikir tersebut menyebabkan Nabi minta ampun kepada Allah kerana berzikir bukan pada tempatnya, walaupun dalam hati. Faham? Kita keluar najis macam mana pun buat relax ya. Tu benda tu semua nikmat Allah Taala bagi. Betul tidak? Ada orang tak boleh nak berak, terpaksa masuk pembedahan. Kerana nak mata-mata nak kena buang dia punya najis dia dalam perut yang tertinggal. Penyakit. Tapi bila kita boleh dibenarkan Allah Taala untuk buang air, ini nikmat yang besar. Seorang lelaki minta kepada Allah, ya Allah, saya boleh tanggung semua apa sahaja yang Allah Ta'ala nak uji kepada saya. Satu hari dia dilihat ambil pasir tabak atas kepala,
Orang tanya kenapa buat macam tu? Kata dia kerana saya telah berbohong kepada Allah. Saya pernah sebut, ya Allah kamu nak uji apa, ujilah. Saya sanggup untuk terima ujian tadi. Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala halang kencinnya. Tak boleh kencing. Saluran kencing jadi kecil, tak boleh nak kencing. Saya tak tahan, dia kata, teruk. Tak boleh nak kencing, teruk, dia kata. Sungguh. Sampai dia kata akhirnya saya ni sebenarnya penipu saja. Saya kata saya sanggup nak tahan semua ujian Allah, hakikatnya saya tak mampu tanggung. Kata semua. Lepas tu jangan minta benda yang kita tak mampu. Terus Ayam ni bab makanan lah. Ni dah bab makanan ni. Boleh tengok apa yang Nabi makan. Tapi kena faham, bab Nabi makan, yang Nabi pernah makan, bukan Nabi selalu makan. Dia duk faham yang Nabi makan selalu makan. Lepas tu dia pun nak kena makan selalu, tiap-tiap hari kambing. Pergi cik kandak cari kambing. Lepas tu cik kandak lagi, kambing lagi. Waktu tu Nabi suka, sehari 5 kali makan, 5 kali kambing. Macam mana tak jadi kambing? Waktu kata ulama, la taj'al batnakum ma'wal ma'wa al-hayawan, kata ulama, atau ma'wa al-an'am atau al-an'am. Jangan kamu jadikan perut kalian sebagai tempat tinggalnya binatang. Semua ada dalam perut ni. Lembu, kambing, kura, semua ada. Apa benda yang tak makan, semua ada dalam perut dia. Jadi jangan jadikan perut kalian sebagai tempat berkumpulnya binatang. Sebab tu kita ni dengan apa yang kita makan. You are what you eat. Betul tak? Kamu adalah apa yang kamu makan. Sungguh, makanan membentuk peribadi. Seorang yang makan, dia jenis dia carnivore, binatang yang carnivore, yang makan daging sahaja, berbeza akhlaknya dengan binatang yang makan vegetarian, yang makan sayur-sayuran saja, berbeza akhlaknya. Betul tidak? Dan alhamdulillah orang manusia ni sifatnya tidak sama seperti harimau, singa, walaupun dia makan daging, kerana dia ada dua unsur. Dia ada unsur maging dan ada unsur vegetarian. Ini memakan daging dan juga unsur vegetarian, bukan makan sayur-sayuran. Tapi kita ni lebih kepada mana? Kita lebih kepada veggie. Kita lebih kepada vegetarian sebenarnya. Sebab makanan daging sangat kurang. Kalau kata dengan portion, kita kalau orang yang ni lah, yang jaga kesihatan betul-betul dalam Islam, dia tak akan makan makanan yang berdarah ni lebih banyak berbanding dengan sayuran. Kita ni sebenarnya lebih ke arah tu, kata Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah. Hamzah Yusuf pernah sebut dalam ucapan beliau berkenaan dengan cara pemakanan, sebutkan macam tu. Ini antara yang Nabi makan. Dan kalau kita makan, niatkan kata kita ikut Rasulullah. Yang pertama apa dia? Ayam jua, daging kambing yang dipanggang. Nabi suka makan ayam. Ayam Nabi pernah makan. Ada dalam hadis. Dan disebut, dan di bawah saya ada sebut kelebihan makan ayam. Ini ayam tina lah, dajaj. Apa kelebihan makan ayam? Karena dia bersifat panas dan lembab, dan dia mudah dihadamkan, dan memudahkan penghadaman. Ini disebut dalam kitab Al-Imam Al-Bajuri. Dan disebutkan juga daging ayam membaikkan suara kita, dan juga mencantikkan warna kulit. Tapi jangan dimakan banyak lah. Makan lebih daripada had, apa saja pun akan jadi penyakit. Apa sahaja, benda apa pun lebih had akan jadi penyakit. Ubat pun kalau lebih had jadi racun. Panadol sebiji boleh lagi, kita kata boleh nak hilang sakit kepala. 2 biji boleh hilang kepala. Tapi kalau makan sepapan sekali makan, itu insya-Allah tak sakit terus. Ilal jannah, masuk syurga terus insya-Allah. Masuk kubur. Lepas tu pula kena dengan Coca-Cola, lagi elok. Meletup habis semua. Lepas tu benda apa pun ni kan ubat ni. Ya ubat, tapi kalau lebih daripada had dia jadi racun pada waktu tersebut. Begitu juga makanan. Jadi ayam dan juga daging kambing yang dipanggang pernah dijamah baginda kadang-kadang. Betul saya sebut kadang-kadang. Jadi sebab kalau orang dia faham, dan Nabi pernah jamah daging, maksudnya selalu. Tak, kadang-kadang Nabi makan. Yani illa 'ala dhafaf. Kemudian terus